Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, yakni nikmat yang kita jarang perhatikan dalam konteks kehidupan. Itulah nikmat hidup itu sendiri. Nikmat hidup yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kenikmatan hidup ini diterjemahkan dengan doa bangkit dari tidur. Celik mata saja, terus kalimah lafaz yang pertama dimulakan dengan hamdalah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da amatana. Yakni setelah kita hidup, mati, dihidupkan balik. Maknanya hidup itu satu nikmat yang besar. Walaupun kita tidur dengan pelbagai masalah, kita tidur dengan masalah yang banyak, selik mata tak selesai lagi masalah tu. Tapi dah kena alhamdulillah. Kalau kita kenal saudara kita di Palestin sebagai contoh kan, walaupun mereka diuji begitu rupa, tidur dalam keadaan tidak selesa, malah tidur-tidur ayam mungkin. Tak tidur silap, atau tidur pun tidur-tidur ayam, dengan tidur dengan kematian keluarga. Tapi syariat atau sunnah Nabi SAW tak berubah. Tetap bangun celik mata, alhamdulillah. Bayangkan. Lalu sejauh mana kita menghayati kalimah hamdalah tu dalam hidup kita, yakni dalam kalimah puji-pujian bagi Allah di atas sifat hidup yang diberikan pada kita yang berasal mati. Dan begitu juga kalau kita lihat kaedah kita nak bermuhasabah. Kalau kaedah bermuhasabah, nak hisap diri kita ni, ada perkara yang nak dihisap, ada nikmat.
nikmat yang perlu kita renung. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Nikmat. Ya, ini nikmat hidup lah. Jadi nikmat yang Allah berikan dalam kita hidup ni perlu direnung, dihayati. Dan dimulakan dengan syukur, puji-pujian. Walaupun kita ada masalah, kaedahnya kena puji Allah. Bila puji bukan sedih. Puji itu dengan gembira. Dengan, orang kata apa, boleh kata bila sebut hamdalah tu tak ada masalah. Sebut alhamdulillah tak ada masalah. Habis yang berlaku dalam hidup ni bukan masalah, katanya. Yang berlaku dalam hidup ni adalah perjalanan hidup saja, yang perlu kita tempuhi satu fasa demi satu fasa, satu fasa demi satu fasa. Dan ianya adalah perjalanan kehidupan yang Allah telah berikan, dinamakan, yang berikan nama sebagai ujian. Ujian kehidupan. Ujian, kalau kita hadapi dengan persiapan, maka dia tak ada masalah lah. Peperiksaan atau ujian kan, belajar, kemudian baru test. Dia tak ada test baru belajar, kita terbalik. Kita hidup kita, tak apalah biar gagal dulu baru belajar balik. Taklah. Sama dengan peperiksaan. Kalau kita belajar peperiksaan, belajar dulu, ya, lepas belajar baru test. Bila kita bersedia, dipersiapkan, kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, manusia itu dipersiapkan. Bermaksud ujian yang mendatang itu kita bersedia untuk hadapinya, lalu tak ada masalah. Kalau ada masalah, bermaksud dia bukan masalah menghadapi ujian itu, dia bermasalah memahami atau berhadapan dengan takdir Allah itu. Dia kata lain, dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal, maka sudah pasti dia tak ada masalah untuk hadapi ujian itu. Tinggal lagi dalam proses kita berhadapan untuk kita mencapai tahap itu, maka tidak lain tidak bukan, kenalah kita mengisi hidup kita dengan ilmu. Itulah perjalanan hidup. Sebab tu saya katakan hidup ni, jadilah sebagai seorang penuntut ilmu, supaya kita bersiap sedia hadapi masalah. Kita jangan jadi orang yang tidak ada iktikad atau tak ada pegangan sebagai penuntut ilmu. Akhir zaman ni, apa persiapan kita? Bersiap balik jadi seorang penuntut ilmu. Kena bersusah-susah. Mungkin dulu kita pernah susah. Kalau zaman belajar dululah, kalau kena balik universiti, adalah susah 5 tahun. Susah 5 tahun belajar. Di sini ada sama belajar lagi? Buat master ada? PhD? Ada? Ada? Yang pernah belajar dulu degree ada? Anak yang sedang belajar degree ada? Mana degree? Susah belajar sekarang? Susah tak? Susah? Susah. Berapa tahun belajar? 2 tahun degree. Betul. 2 tahun diploma berapa tahun? 2 juga. 3 degree 2 kan? 5 tahun lah. Degree 3, diploma 2. Time sekolah 5 tahun. Poin yang saya cakap, bila yang kita betul-betul serius lepas belajar, habis sekolah, habis universiti, adakah kita masih belajar, kita jadikan hidup ni sebagai pembelajaran? Kalau nak compare belajar dulu degree 5 tahun, diploma, okey semua. Yang kalau sekolah menengah tu macam belajar tak belajar je, kan? Aja kan yang fokus belajar universiti tu, kan? Bawa buku jalan puluh kili kan, rasa macam terpaling kan. So, ya, sekolah menengah yang main kan. Pasal universiti baru dia nak belajar. Dia katalah 5 tahun. Habis belajar dia buat apa lagi? Lepas tu dia susah untuk hidup lah. Sebenarnya kita tidak boleh berhenti susah belajar. Malah dulu kita belajar pendidikan subjek saja, syllabus. Itu pun kadang salah niat nak kerja. Bila belajar nak hidup?
Belajar ni anak kerja je. Itu pun dah salah dah. Belajar sebenarnya ilmu. Nak hidup, dah tak belajar. Bila tak belajar nak hidup, maka tidak hairanlah kehidupan banyak disajikan dengan kesusahan, masalah, rungutan, kekecewaan, pergaduhan. Samalah macam budak yang tak belajar. Budak yang tak belajar, bila jawab periksa apa dia jawab? Mongot, marah, cikgu tak betul lah, peperiksaan tak betul lah, tak gunalah peperiksaan, sebab dia tak belajar. Cuba kalau dia belajar, mungut tak? Tak ada. Tak ada. Saya sambung belajar buat masa, tak mungut pun. Lagi lah, siap ada. Dulu kata fokus, jangan kahwin. Kan bukan kahwin lagi, kahwin lagi. Nak cakap apa? Tak boleh fokus. Semalam saya kelas. Alhamdulillah kali ini kelas hari Sabtunya. Malam kelas patutnya pergi sana. Tadi lecturer sebab classmate saya dia tak dapat, dia ada halangan, maka online. Okay lah, online lah 4 jam. Habis awal sikit 3 jam. Kena baca buku tu, kena baca buku ni, buat assignment tu balik, buat assignment ni balik. Tapi saya dah tekad, saya kata hidup saya nak belajar. Jadi bila nak belajar, masalah kehidupan tak jadi masalah. Jadi belajar tu pun tak jadi masalah. Sebab apa? Kita faham belajar tu memang susah. Jadi bila kita terima untuk susah dalam belajar, Allah mudahkan dalam kehidupan. Itu maksud saya. Kita tak nak susah kita tu kat tempat lain. Sedangkan susah kita tu ada sepatutnya letakkan prioriti kepada belajar. Dan saya sangat berazam dengan pengajian kita ini, dalam Roh Akademi terutamanya, kita nak melahirkan generasi-generasi. Biasa kita nak belajar generasi anak-anak kita, contoh. Tak, kali ni kita nak mulakan balik, ataupun nak menyambung balik, ataupun nak menghidupkan balik. Dipanggil generasi intelektual. Kita tak kisah peringkat umur berapa pun, yang memang untuk belajar, membaca, duduk telaah kitab macam ini. Orang ambil gambar, tengok apa kamu buat, buka buku lagi tu katanya. Orang ambil, kamu belajar lagi ke katanya. Biar orang nampak kita ni, anak kita kenal kita, orang kenal kita ni student, belajar. Dan ini yang saya dapat semalam, mesej daripada Dr. Zul dalam belajar orientalis, tafsir orientalis, kajian orientalis Al-Quran. Beliau kata apa? Kita kena semarakkan balik generasi yang penuntut ilmu, yang suka mengkaji, suka membaca. Biar kita tidak hanya menjadi orang yang dengar-dengar saja. Dengan kebanyakan yang kita sajikan di medsos ini, belum tentu semuanya betul. Kan? Semalam saya alhamdulillah buka kajian tentang isu yang sekarang tengah orang kata kemuncak sekarang ni, itu Palestin. Bila kita buat kajian orientalis, terbuka balik sejarah lama 2000 tahun dulu. Bagaimana bermulanya dendam kesumat ni, siapa yang membawa doktrin-doktrin ataupun gambaran-gambaran negatif, bahawasanya yang mana satu sudut pergerakan Zionis ini sebenarnya dia adalah salah satu daripada pegangan agama mereka, yang menganggap orang Arab ni orang yang syarikan, orang yang dapat sumpahan sarah, orang yang wild, yang liar. Dan dia menganggap berurusan dengan orang Arab ni like animal. Sebab tu dia no mercy, tak ada bagi-bagi punya bunuh ni. Rupanya dah ada doktrin daripada John of Damascus, orang nama yang abad kedua ni, abad kedua zaman Abbasiyah ni. Ada seorang ni namanya Pop atau Padri Besar ni, dia beri jawatan dalam kedudukan zaman Abbasiyah. Waktu itu John of Damascus ini dapat kedudukan yang tinggi untuk menjaga hal ehwal agama Kristian. Tapi satu masa dia berpaling dan dia membawa satu gambaran yang negatif kepada Islam. Akhirnya gambaran itu sampai ke sekarang. Dan banyak lagi kalau kita lihat, kalau kita kaji, kalau kita baca, bagi perhatian, banyak kan duduk rumah, buat kajian kat rumah, kena jadi orang yang intelek.
Jangan sibuk mikir kerja habis balik penat, lepas tu tak buat apa. Kita kena peruntukkan macam ini setiap Ahad. Kenapa kena ada? Memang kita kena bahasa mudah, walaupun Islam itu tidak datang dengan paksa, tapi dalam bab nak melawan hawa nafsu memang kita terpaksa. Jihad, nunggu susah datang, kan? Susah-susah bagi masa. Ini bukan senang, ini susah. Ini tu benda yang susah. Jadi bila kita dah susah kepada jalan menuntut ilmu, mudah-mudahan antara apa yang kita nak daripada perjalanan kita ni jemaah sekalian, pertama yang Allah berikan kita kefahaman, angkat seluruh daripada kejahilan kita. Dan dia bukannya immediate, tapi percaya atau tidak, bahawasanya bila kita bersusah-susah untuk menuntut ilmu, apatah lagi dalam menuntut ilmu yang menjadi usul asas kepada Islam, dan ianya asas kepada kehidupan, iaitu belajar untuk bertauhid, maka Allah akan berikan kefahaman dan Allah akan angkat segala kesusahan. Sebab apa? Kesusahan segala yang lain itu, kita nak tekad, ya Allah aku nak susah menuntut ilmu. Kalau kita sanggup susah menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kehidupan. Kalau kita tak sanggup susah menuntut ilmu, maka bersiap sedialah berhadapan dengan kesusahan disebabkan kejahilan. Jahil, tak tahu hadapi perasaan macam mana, tak tahu nak hadapi tentang fitnah macam mana, tak tahu nak hadapi perasaan gemuruh, takut. Semua perkara tu tak tahu kita tangani. Akhirnya kita hanyut dengan arus kehidupan. Akhirnya dengan kehidupan hanyut, dengan permasalahan lagi yang bertimpa-timpa, akhirnya kita tidak mampu membina kenikmatan di dunia ini. Sedangkan hidup di dunia ini mesti dibangunkan dengan kenikmatan sebenarnya, bukan dengan kekecewaan. Siapa yang bangunkan dunia dengan kekecewaan, maka dia telah ditipu oleh dunia. Sebab di dunia bukan tempat untuk kecewa. Kalau kecewa, maksud kita sudah berharap dengan dunia. Kecewa, maksud kita sudah berharap dengan dunia. Jadi sebab itu kita tekadkan balik. Seringkali saya mukadimahkan dalam pengajian, mesti letakkan kesungguhan untuk susah-susah. Tak kisahlah kalau ada daurah nyalai ke pengajian nyalai, silakan. Silakan. Cuma bila datang satu pengajian yang wajib, utamakan. Kita kena tahu untuk membezakan yang mana hak dan yang mana batin. InsyaAllah. Baik, kita meneruskan perbahasan dalam kitab Sifat 20, Sejarah dan Pendekatan Akidah. Dalam muka surat edisi yang kedua 68, edisi yang pertama 63. Yang mana kalau kita lihat dalam penulisan ini dipecahkan pada dua bahagian. Ini edisi kedua 63, edisi kedua 68, edisi pertama 63 muka surat. Dan insya-Allah mudah-mudahan pengajian kita dalam edisi pertama, edisi pertama yang tak ada atas tu, yang tak ada kata-kata pengantar khas, tak ada yang baru ya. Okey. Dan alhamdulillah saya dimaklumkan tengok daripada page Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan kata akan datang edisi yang ketiga. Saya kira mungkin disebabkan oleh datangnya pelajar-pelajar yang nak belajar ni, order banyak kitab, akhirnya cetakan edisi yang ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita harap perbahasan kitab Sifat 20 Sejarah dan Perkembangan Akidah ini karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan ini mudah-mudahan tersebar luas, dan kita doakan beliau dan seluruh keluarga beliau ditempatkan di kalangan orang yang soleh dan solehah, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ia satu kajian yang susah jemaah sekalian. Saya melihat bila saya membaca, tak semua perbahasan ni boleh dikupas secara detail, tetapi nak mengumpulkan semua bahan dalam satu perbahasan ni bukan satu kerja yang sangat mudah. Ianya sangat susah. Apatah lagi melibatkan sejarah. Dia memerlukan kepada sumber premier, sumber yang pertama. Dia sangat susah. Dan apabila kita mengkaji tentang sejarah, ada hikmah. Contoh isu-isu yang berlaku sekarang ini, dia akan terungkai bila kita kaji sejarah. Kita akan nampak dari mana susu galur bermula masalah. Dan sekarang kita faham tentang tauhid. Bila start pembahasan tentang Ummul Barahin ini,
Selalu ulang tajuk yang sama. Tahun ke berapa? Kurun ke 9 apa tu? Hijrah ke Masihi? Sudah. Hijrah kurun ke 9, abad kelahiran Al-Imam Al-Sanusi 800, kelahiran 832, ada kata 833. Maka kelahiran beliau waktu itu Al-Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, maka disinilah kebangkitan penerbitan ataupun penulisan matan Al-Barahin, yang mana ketika itu kalau kita lihat ia menjadi kitab induk mana-mana perbahasan akidah di Nusantara, malah seluruh antara dunia. Kitab induk ataupun parti dia. Nak buat nasi goreng kampung ke, nasi goreng kunyit ke, tom yam ke, apa ke, dia ada parti. Tak ada parti ni tak jadi. Kadang laju mereka buat tukang masak tu, kecap dia. Pun dah siap dah parti dia. Senyum dia buat. Yang berpeluh nak buat parti tu. Jadi perkembangan perbahasan teologi, bahasa lain pada perbahasan tauhid, teologi, adalah apabila terbitnya perbahasan Al-Barahin. Yang mana kalau kita kaji sejarah tercetusnya perbahasan Al-Barahin, kerana ketika itu untuk membasmi percampuran antara perbahasan falsafah dan akidah. Falsafah lain, akidah lain ni mas sekalian. Dan falsafah Yunani Greek masuk tentang kemanusiaan, ketuhanan, jadi tak boleh nak bezakan. Falsafah ni lebih pada kemanusiaan, tentang kehidupan, ketuhanan. Ini membicarakan kekuasaan Allah sepatutnya. Jadi dah bercampur kedua. Jadi kita kaji, kita faham. Kalau kita kaji awal lagi, tengok kurun kedua, ketiga, yang ni kurun Qarni yang terbaik, itu kurun Nabi SAW. Ini penting sejarah ni. Nanti insya-Allah saya akan buat graf nanti. Ada masa nanti saya tulis balik secara master plan dia, biar nampak keseluruhan. Sekarang ni buat catatan kan, kita kaji, kita catat, kita dobit, kita catat, kita salin. Nanti kita lakarkan perjalanan. Mudah-mudahan daripada situ kita akan nampak lebih jelas bila bermula, kenapa bermula, bila diwujudkan terbitnya kitab Al-Barahin. Baik. Seterusnya kita lihat bagaimana apabila kita nak mendalami sesuatu bidang ilmu itu, kita kena lihat bagaimana pendekatan perbahasan para ulama. Dan alhamdulillah, dalam perbahasan Al-Barahin ini, Tuan Guru kita telah membawakan nanti dalam ini dah nak masuk ke bahagian 2 nanti, yang ini dah nak syarah pada Barahin matannya. Kita akan nampak bagaimana ada perbahasan pada para ulama yang membahaskan kitab, dia panggil syarah Al-Barahin. Syarah bil makna daripada matan tulisan asal Barahin disyarahkan. Syarah ni lebih panjang pada matan lah biasanya. Kalau matan ni dalam 20 muka surat. Macam Barahin ni kalau kita asal dia, nanti kita tengok 20 muka surat. Tak silap saya, nanti kita tengok. Dan matannya akan lebih panjang. Di sini banyaklah yang kita dah tengok sebelum ini, karangan-karangan bagaimana perkembangan. Di sini kita akan masuk pula perkembangan penulisan Imam Al-Sanusi pula. Sebelum kita cerita berapakah kitab-kitab yang ditulis, sejarah bagaimana berlalu terbina hanya perbahasan ini. Dan kita insya-Allah kita juga akan buat murojaah, ulang kaji biar kita jelas faham, supaya kita tahu perjalanan perbahasan ilmu yang sangat penting ini, akidah kita. Baik. Perkembangan penulisan Imam Al-Sanusi. Penulisan Al-Barahin Imam Al-Sanusi disyarahkan buat kali pertama oleh penulisnya sendiri, iaitu Imam Al-Sanusi. Makna kata beliau yang mengarang, beliau yang mensyarahkan. Kali pertama siapa yang mensyarahkan perbahasan matan ataupun penulisan Barahin? Itulah beliau sendiri. Selepas beliau meninggal dunia, penulisan tersebut disyarah dan dibuat hasyiah. Dia ada 2 perkataan. Kalau nak rujuk balik, note dipanggil
nota hujung. Syarah atau apa, hasyiah atau apa. Kalau dalam edisi baru, buka muka surat 23. Ada ditulis. Edisi yang baru, edisi kedua, muka surat 23. Edisi yang pertama, muka surat berapa? Jumpa tak? Nak tengok apa tu syarah, apa tu hasyiah. Yalah, kerana kita tak ingat kan, kita boleh rujuk. Muka surat 18, edisi yang pertama, muka surat 18. Syarah itu adalah keterangan, ulasan daripada matan, saya rekahkan. Kalau hasyiah, iaitu ulasan atau kupasan, maksud catatan atau keterangan ditulis di tepi buku. Hasyiah ialah komentar-komentar kecil pada matan atau daripada syarah. Dua-dua, daripada matan atau pada syarah. Kita akan ada perbahasan matan yang asal, dan kita akan ada perbahasan syarah kepada matan. Kita ada perbahasan hasyiah, iaitu catatan daripada syarah dan matan. Dia boleh dua sekali, dia tepi-tepi. Hasyiah atas syarah. Dia ada dua. Macam contohlah, sekarang matan kitab Sifat 20, pengarang Dr. Tuan Guru Ni Muhammad Syukri. Yang tulisan ni matan beliau, saya syarah. Okey, yang dicatat tepi-tepi contoh buku tu, tu hasyiah. Nota tepi sambil buat muka kucing senyum kan. Tu dah bosan dah tu. Orang cantik je melukis. Bukan lukis Ustaz, gambar raja. Iyalah, macam-macam pesen lah. Dia buat simbol Roman. Lebih senang faham bagi dia. Kalau saya buat nota macam itu, saya suka buat gambar, graf, macam tu. Lain-lain jadi mind mapping. Kalau tengok, kalau saya guna note kan, iPad note, saya akan tulis, buat gambar raja. Baik. Penulisan tersebut disyarah dan dibuat hasyiah oleh para ulama yang ramai, khususnya para ulama aliran Asy'ari. Penulisan itu kemudian dicetak berulang kali di Fez, Kahirah, Beirut, Makkah, Pulau Pinang, Singapura, Indonesia, Patani, Bangkok dan lain-lain. Bermaksud, selepas Al-Imam Sanusi meninggal, syarah Al-Imam Sanusi telah dijadikan hasyiah. Jelas? Yalah, kita nak dengar sini bertuang guru syarahkan macam itulah. Kita nak murid ataupun kita ambil saja syarahan tuan guru. Syarahan ini ditulis atau dijadikan pula hasyiah. Hasyiah inilah yang disebarkan ke pelosok negara banyak. Masuklah sampailah ke Pulau Pinang, Singapura, Indonesia, Patani. Baik. Kalau kita lihat di Mesir, seorang ulama yang berasal dari daerah Buhairah dan hidup sezaman dengan Imam Sanusi, iaitu Al-Hududi, 890 Hijrah, iaitu 1490 Masih. Hidup sezaman. Imam Sanusi lahir 831 32 Hijrah. Mensyarahkan penulisan Al-Barahi buat kali pertama, yakni Al-Hududi mensyarahkan. Kalau di Mesir pula perkembangan dia, seorang ulama yang berasal pada Buhairah, hidup sezaman dengan Imam Sanusi, syarahkan pula yang pertama kalinya penulisan Al-Barahi buat kali pertama. Syarahan tersebut turut diberi nama kemudian sebagai syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi Al-Barahi. Jadi syarah kalau di Mesir, perbahasannya bermula daripada Imam Al-Hududi Al-Alamah Muhammad bin Mansur. Tujuan kita tahu tentang syarah dan hasyiah para ulama ni nak menunjukkan kitab menjadi rujukan besar lah. Bukan kita duk seorang ngaji, tidak.
Bila kitab tu menjadi muktabar, maka kitab ini satu permata yang besar. Pada tahun 1194 Hijrah, syarah al-Imam al-Alamah Muhammad bin Mansur al-Hududi ala al-Barahin, turut dibuat hasyiah. Okey. Jadi kalau perbahasan awal tadi, matan Barahin disyarah oleh Imam Sanusi, kemudian para ulama yang mana khusus Al-Asy'ari buat hasyiah daripada syarah Imam Sanusi. Yang di sini kalau di Mesir, hasyiah itu dibuat daripada syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi. Ni imam lain, dia syarah matan terus. Ada? Jadi matan asal Al-Imam Al-Hududi. Kenapa Imam Al-Hududi ni boleh syarah terus? Kerana dia hidup sezaman dengan Al-Imam Sanusi. Jadi matan Al-Imam Sanusi Barahin, Imam Al-Hududi Al-Alamah Al-Imam Hududi ni Muhammad Mansur Al-Hududi, dia terus syarah. Kemudian turut dibuat hasyiah oleh Al-Syarqawi dan diberi nama Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi Barahin. Tu dia. Panjang dah. Itu bagus tu, itu nama berantai. Dia makna kata tidak lari pada asal syarah, kemudian syarah hasyiah tu. Hasyiah tu pula syarah tu jadikan hasyiah. Hasyiah itu dibukukan. Hasyiah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi. Jadi perkembangan maknanya dah generasi lah. Yang pertama matan, kemudian syarah, kemudian hasyiah. Berkembang. Ni nak bagi tahu berkembang. Pada 15 Syaban 1367 Hijrah bersama 22 Jun 1948 masih hasyiah ini sudah ditashih oleh Lajnah. Lajnah Ulama Al-Azhar, panitia Ulama Al-Azhar, dan dicetak berkali dipersediakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wal Auladu Mesir pada bulan Syaban tahun 1214 Hijrah 1799 masih. Al-Dusuki selesai melengkapkan sebuah hasyiah syarah Al-Barahin dan beri nama kemudian dengan hasyiah Al-Dusuki ala Al-Barahin. Maknanya syarah kalau di Mesir itu hasyiah Al-Syarqawi. Dia telah ditashihkan, telah disemak. Adakah lari tidak dengan syarah asal, lari tidak dengan matan. Kalau kemudian telah beberapa kali pencetakan itu pada 1194 dan 1214. 1214 maknanya kalau tengok pada tarikh tu 100 tahun beza. 100 tahun tu baru lengkap hasyiah pula. Pada awal abad ke-13 Hijrah atau akhir abad ke-18 Masih, seorang ulama sangkatan dengan Al-Syarqawi dan Al-Dusuki iaitu Al-Fadhali 1236 Hijrah 1820 Masih sudah berusaha memantapkan lagi dari penulisan Al-Barahin dalam sebuah karangan beliau bertajuk Kifayah Al-Awam fil Ilm Al-Kalam pada 1223 Hijrah 1801 Masih. Karangan ini sudah dibuat hasyiah oleh seorang anak murid beliau yang bernama Al-Baijuri. Boleh jemaah? Boleh? Di ni kita sedang kaji apa ni? Kita sedang kaji bagaimana Al-Barahin ni berkembang. Matan asal, nanti kita akan tengok matan asal dia, kemudian syarahnya, kemudian hasyiahnya. Hasyiah, syarah atas matan dan syarah itu sendiri. Perkembangan tu. Baik. Al-Imam Al-Bajuri tadi telah menulis kembali ataupun telah buat hasyiah oleh seorang murid surid yang bernama Hasyiah Al-Bajuri, karangan Kifayah Al-Awam fil Ilmu Kalam, Ilm Al-Kalam tadi. Al-Bajuri, Imam Bajuri ini ditulis di hasyiah balik dengan nama Tahqiq Al-Maqam ala Kifayah Al-Awam fi Ilm Al-Kalam.
Sebab tu kalau kita tengok nanti banyak nama-nama kitabnya ni, bila kita kaji karya, ni nama kaji karya Mas lihat. Kita mengkaji karya akidah. Berkembang nama banyak ni sebenarnya di sini sebenarnya. Bila ulama dia tulis pada kitab, sebenarnya nak melihat siapa mana kefahaman mereka. Di sini penting. Kita akan nampak perkembangan dan nak tengok sesuatu ilmu tu berada dalam kekukuhannya, maka dia boleh disyarah lagi. Maknanya dia berkembang. Dan Hasyiah Al-Bajuri tadi telah ditasih. Di bawah tu sudah ditasih dan dicetak berkali di percetakan Dar Al-Ihya Al-Kutub dan percetakan Abdul Al-Hamid Ahmad Hanafi, Kairah, Mesir. Ini yang kita bincang ni adalah perkembangan di Mesir. Ini surat 64 edisi yang kedua, yang pertama. Yang edisi yang kedua 69, kita masih 69. Dan kalau kita lihat masih lagi perkembangan di Mekah, di Mesir. Selain membuat hasyiah, Al-Bajuri juga menyusun semula penulisan Al-Barahin Al-Imam Sanusi. Dalam bentuk susunan baru, iaitu dimulai dengan pendahuluan dan disusuli kemudian dengan gabungan antara sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang mustahil baginya, dan dalil-dalilnya. Sebagai contoh, beliau mengemukakan al-wujud diikuti dengan Adam dan dalil baginya, dan kemudiannya dikemukakan dalam sebuah risalah yang amat kecil, iaitu risalah fi aib al-tauhid. Selain buat hasyiah, Al-Bajuri juga menyusul semula penulisan Barahin. Maknanya hasyiah iaitu yang ini penjelasan, catatan ulasan perisyarah tadi. Selain itu Al-Imam Bajuri ini disusun balik Barahin. Selain itu penulisan Barahin Imam Sanusi dalam bentuk susunan baru. Mana disusun balik? Dengan macam mana disusun balik? Dengan pendahuluan dan disusuli kemudian dengan gabungan antara sifat dan zat bagi Allah SWT. Nanti kita akan nampak dalam perbahasan kalau dalam muka surat 112 edisi kedua, edisi pertama, edisi yang kedua surat buka sifat 20 Al-Imam Sanusi. Cuba buka kejap. Okey. 117. Di sini nanti, sekarang ni kita masih di bahagian pertama perbahasan kitab kita ni. Dalam bahagian kedua nanti kita akan belajar, kita tengok. Sebab tadi kita belajar Al-Imam Bajuri disusun balik, kan? Bagaimana asal ataupun perbahasan matan Imam Sanusi itu sendiri. Maka di sini kalau kita lihat dalam muka 117 edisi kedua, 112 edisi yang pertama. Di sini kita akan nampak Tuan Guru mensyarahkan susunan matan, mensyarahkan matan Barahin. Kalau kita lihat sebagai contoh, bahagian pendahuluan, nampak surat 119 dan 114 edisi yang pertama, 119 edisi yang kedua. Bahagian pendahuluan matan Barahin ini cerita bahasa apa? Di sini Tuan Guru akan kaitkan di bahagian pendahuluan matan Al-Barahin. Imam Sanusi memulakan dengan basmalah, diikuti dengan hamdalah dan selawat. Seterusnya beliau membahagikan hukum berdasarkan akal. Di sini kita akan nampak susun atur Barahin itu. Okey. Ini nanti kita akan belajar juga terus dengan perbahasan matan Barahin, syarah Barahin dan hasyiahnya. Yang telah, ini kata bukan senang kita nak buat kerja ni. Sebagai contoh, tengok surat 118 balik, 118 dan 113. Jadi bagi memudahkan pembaca untuk memahami bahagian-bahagian tersebut,
bahagian-bahagian yang mana dalam Barahin ada bahagian pendahuluan, bahagian yang wajib bagi zat Allah, bahagian yang mustahil bagi zat Allah, bahagian yang harus bagi zat Allah SWT, bahagian tanda-tanda. Jadi tadi Al-Imam Bajuri dia buat susunan balik, dia ubah sikit susunan itu, dikemukakan dalil wujud apa terus. Jadi nak memudahkan perbahasan, maka dibawakan syarah terus. Penulisan tuan guru kita Dr. Muhammad Syukri Wan membawa kepada syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad Mansur Al-Hududi yang pertama, yang mensyarahkan matan tadi kan, Imam Al-Hududi yang hidup sezaman. Kemudian Bidayah Al-Hidayah, Kifayah Al-Awam fil Kalam, tadi Al-Imam Fadali tadi. Kemudian ni syarah, kemudian hasyiah, kemudian hasyiah. Maksud syarah dan hasyiah di bawah. Ni kalau kita nak baca sesuatu kitab ni tak terbaca kan? Nak baca kitab yang dah tulis ni pun tak terbaca. Yang ni yang sekarang ada depan mata ni kan. Ni kan nak pergi pula baca syarah Al-Imam Al-Alamah ni, Allah. Bukan. Memang tak baca lah Ustaz. Jadi sebab tu saya kata pentingnya para ulama' ni bila memudahkan kita nak faham. Dia poinnya kita nak faham kan? Bila nak faham, maka ada kerja-kerja yang penulisan-penulisan peranan. Di sini kalau kita nampak peranan ulama' ni. Sini peranan ulama'. Sebab kalau kita nak baca sesuatu ni dengan nak menggoreng, nak buat cekodok, nak mengindui anak, nak ya Allah Ustaz, tak ada baca ni Contoh kan, suami jenuh nak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sebab tu dah ada ni, luangkanlah masa. Bukan nak suruh cari syarah Al-Imam Al-Alamah, pergi cari Bidayah Al-Hidayah kata. Kamu dapat hidayah lah Zat. Berat. Jadi ini satu evolusi, satu perkembangan yang bagus bagi kita, adanya perbahasan begini. Kalau tidak, kita kena cari sesuatu kitab. Susah. Bukan senang. Sangat susah. Dengan nak menguasai bahasa lagi, dengan nak tahu lagi kat mana nak rujuk, banyak. Ini bukan kerja kecil. Jadi bila kita ada di depan mata ni, ambil peluang sebaik-baik. Walaupun kita takkan dapat menguasai 100%, kurang-kurangnya kita belajar untuk memahaminya. Perjalanan kita ke arah itu, mudah-mudahan dapat barokah pengajian para ulama' yang besar-besar ni. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Baik. Berbalik kepada perbahasan perkembangan penulisan Al-Imam Sanusi tadi. Kalau kita lihat di sini, saya go through daripada Mesir. Saya bagi khulasah dulu. Perkembangan berlaku di Mesir, di Mekah, di Nusantara. Bila dicatatkan di Mesir ada, di Mekah, sebab di Mekah nanti akan ada ulama' Patani yang duduk di Mekah. Ada dia punya kaitan. Maka dari Mekah tu datang ke Nusantara. Nampak? Di Nusantara, sebagai contoh, kita pergi ke Nusantara surat 72. Di Nusantara terdapat sebuah manuskrip tanpa judul, tanpa pengarang dan tanpa tahun, petikan kitab Bahr Lahud yang ditulis pada abad ke-6 Hijrah oleh Abdullah Al-Arif, seorang penawar Arab Andalus yang dilahirkan pada 472 Hijrah dan tiba di Pasai, terletak di sebuah tempat di provinsi Aceh, Darussalam, Indonesia. Pada 1165 dalam manuskrip tersebut terdapat perkataan bermula inilah sifat 20 dekat Nusantara yang dikenal pasti, bermula inilah sifat 20. Ini bermaksud syarah daripada Barahin. Kalau kita lihat pada
senarai kitab yang sebelum bermula sifat 20. Senarai kitab Ustaz buat apa? Saya tengok. Kita kena buka-buka sikit lah. Buka belakang, depan belakang. Dekat Soal apa? 58. Ya. Edisi yang kedua, edisi yang pertama 58. Edisi yang kedua. Nah. Okay. Kita dah tujuan kita buat ni, kita tengok kaitan tadi perkembangan di Mekah, di Nusantara. Khair. Saya bukan list yang ini, list yang perkembangan dah masuk. Saya tak masuk ini. Perkembangan syarahan Barohin. Oh, iaitu yang satu lagi. Nanti sekejap. Yang mana saya nak bagi tahu, yang di Nusantara ni adalah kitab Matan Barohin yang ditulis dalam Nusantara ni bermula inilah sifat 20. Nak kaitkan. Jadi saya cari sekejap tak apa. Pelan-pelan. Okey. Oh, yang saya baca depan lagi. 80 belakang 84 edisi yang kedua. Kita dah masuk lagi. Setapak kita tengok 84 kitab-kitab karangan ulama di sini. Kitab-kitab warisan. Ialah depan lagi, betul lah. Depan lagi kita akan nampak ada kitab-kitab warisan sifat 20, muka surat 84. Kalau yang edisi pertama surat 94. 89. Ya, 89. Di sini kitab warisan mutahhid yang sudah dipelajari oleh penduduk muslim di alam Melayu dan menjadi rujukan utama para ulama, namun yang akan dikumpulkan hanyalah beberapa buah kitab yang berkaitan dengan penulisan sifat 20 Al-Barohin. Yang dibagi pada dua bahagian seperti berikut: kitab-kitab karangan ulama asing yang ini luar, dan kitab-kitab karangan ulama tempatan. Di sini ada kitab yang ditulis inilah sifat 20. Bermaksud Bidayah Al-Hidayah ni kitab karangan ulama tempatan surat 94. Tengok di sini kita akan nampak senarai, banyak senarai kitab ini. Semua nak dikaitkan dengan perbahasan, perjumpaan, pertemuan dengan ni sifat 20 surat 7, surat 97. Sifat 20. Kita akan nampak yang mana ada kaitan dengan perbahasan. Bermulalah ini sifat 20. Sifat 20 di karangan kitab-kitab warisan sifat 20. Kita akan nampak banyak versi yang mana semua ini adalah kaitan dengan Al-Barohin. Kalau kita lihat perkembangan di Nusantara, bermulanya masuk tadi apabila penemuan kitab inilah sifat 20. Bermula inilah sifat 20. Dia kaitan dengan sifat 20.
Yang mana kitab Bar al-Dahud ni, kita balik pada muka 67 tadi, Nusantara tadi. Nanti kita boleh tengok, go through balik pelan-pelan, tengok senarai kitab ni, supaya kita boleh jadikan rujukan balik. Dan kita nampak bahawasanya perbahasan-perbahasan yang masuk ke alam Nusantara ini bukanlah perbahasan yang asing. Dia ada kaitan dengan perbahasan pada Mesir, pada Mekah, dan diperkembang ke Nusantara. Dan kait. Kitab Bahr al-Dahud lahu ada sebuah kitab yang memberi tumpuan khusus perbincangannya hanya kepada beberapa sifat Allah SWT yang boleh dikaitkan dengan teori Nur Muhammad. Ia bukanlah kitab yang membicarakan tentang persoalan sifat secara khusus, sama seperti diperkenalkan oleh Imam Sanusi dalam Barohid sebelumnya. Jadi menurut catatan sejarah, perbahasan tentang sifat 20 seperti yang diperkenalkan oleh Imam Sanusi belum lagi diwujudkan pada abad ke-6 Hijrah. Namun disebabkan perbahasan hampir sama dengan perbahasan sifat 20 daripada Imam Sanusi, maka ada individu yang ingin mempopularkannya, memperkatakan apa-apa saja untuk kepentingan dia sendiri. Baik, maksud kata di sini ada persamaan bermula indah sifat 20 ini. Kalau melihat balik sejarah, baru kita lihat di sini, pada abad ke-6 belum lagi penulisan Barohid, tapi kajian sifat tu sudah ada. Masih di Nusantara ni dah ada pembahasan tentang sifat. Cuma nak dikaitkan dengan Barohid. Macam Barohid tadi sifat 20. Ada kitab sifat 20 tadi kan. Di situlah kadang dia pun ada tertukar, yang cuba nak mempopularkan. Namun kata Mahyudin Haji Yahya dalam Islam di Alam Melayu contohnya berpendapat bahawa penulisan Al-Barohid Imam Sanusi sudah diterjemahkan pada bahasa Melayu pada abad ke-15 Masih. Abad ke-15 Masih. Sebenarnya pendapat ini juga tidak disertai dengan apa-apa bukti yang kukuh dan dapat meyakinkan para pengkaji. Kita tengok tahun bila yang benar-benar Barohid masuk ke Nusantara. Dalam pendapat pertama, Mahyudin Haji Yahya mengatakan abad ke-15. Namun tak ada bukti-bukti yang kukuh untuk meyakinkan para pengkaji. Pendapat itu juga kurang sesuai boleh dibandingkan dengan kematian Imam Sanusi pada akhir abad ke-15. Dan juga sejarah perkembangan penulisan Al-Barohid di alam Islam, khusus di negara-negara Arab seperti Mesir dan Mekah. Maksud tak kena dengan tarikh itu. Yang awal tadi pun ke-6 Hijrah 12 Masih. Maksud tu belum lagi wujud pada 9 Hijrah. Ya. Abdul Rahman Haji Abdullah di dalam pemikiran umat Islam sudah mengemukakan bahawa sifat 20 yang ulung di Nusantara adalah pada akhir abad ke-11 Hijrah. Okey. Pendapat lain, pada akhir abad ke-11 Hijrah 17 Masih, dalam kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Rauf Sinkir bertajuk Umdah Al-Muhtajin ila Suluk Baslak Al-Mufarridin. Maksud kata ada penemuan mengatakan di Nusantara ini sifat 20 wujud pada akhir ke-11 Hijrah. Dan sebenarnya masih terdapat penulisan-penulisan yang membicarakan sifat 20 sebelum kitab Umdah Al-Muhtajin ini. Maksud sebelum tu ada lagi yang membahaskan sifat 20. Mengikut Wan Muhammad Saghir Abdullah, seorang ahli sejarah ulama Nusantara, dan karya-karya mereka berkata sifat 20 pernah dibicarakan kali pertama oleh seorang ulama Kedah yang sezaman dengan Syekh Samsuddin Al-Sumatra, iaitu pada tahun 1039 Hijrah 1630 Masih, iaitu Ahmad bin Aminuddin Qadi dalam sebuah kitab Tauhid tanpa judul yang selesai ditulis pada tahun 1032 Hijrah 1622 Masih. Manuskripnya ada tersimpan di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia. Maksudnya ada manuskrip sifat 20 kalau mengikut kepada Wan Muhammad Saghir Abdullah ni, seorang ahli sejarah. Sifat 20, kajian sifat 20 dibaca kali pertama oleh seorang ulama Kedah, tuan guru kita, tuan guru besar ni, ulama Kedah, dan manuskrip masih lagi tersimpan di Pusat Negara Malaysia. Ini nak ceritakan perbahasan sifat 20 ini sudah mulai dibincangkan, dan kalau kita lihat ianya sudah ada pada abad yang di sini abad ke-11 Hijrah. Dan kalau kita lihat pada tahun 1039
Hijrah. Mana sebelum tu lagi dah ada. Dan selain ulama Kedah, sifat 20 juga dibicarakan oleh Al-Syekh Nur Al-Din Raniri dalam 1069 Hijrah dalam Nasr Jawahir fi Kashf Al-Ma'lum Al-Hidayah Al-Imam Bil Fadl Al-Mannan. Kemudian ia turut dibicarakan dalam sebuah manuskrip Royal Asiatic Society London. Di sini kalau kita lihat perjalanan perkembangan perbahasa sifat 20 di Nusantara. Dan pada zaman inilah perenggan bawah, pada abad ke-12, ajar sifat 20 Imam Sanusi sudah menjadi sebuah kurikulum yang penting. Baik, kita nak tengok abad ke-12 Hijrah. Situ. Maka perbahasan sifat 20 Imam Sanusi mula dijadikan kurikulum yang penting dalam sistem pengajian Islam di Mekah. Di Mekah abad ke-12 dah jadi kurikulum. Bahasa pengantaran semula ada bahasa Arab, dan di sana ada berapa orang guru daripada tokoh ulama Melayu antara Syekh Muhammad Zain. Di sini ada perkembangan Mekah tadi. Ini di Mesir, di Mekah dan di Nusantara. Abad ke-12 Al-Imam Sanusi, sifat 20 ni telah dijadikan silibus pengajian. Jadi makna kata di sini kita nak tekankan, sebab nanti kita akan nampak bagaimana perbahasan kaedah tauhid sifat 20 ni benar-benar telah dipraktikkan dengan dipanggil formal, dengan formal. Bukan lagi perbahasan yang hanya selingan-selingan, tidak. Pada zaman inilah ramai orang Melayu dari Nusantara yang mengunjungi kota Mekah bagi melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. Disebabkan kekurangan pengetahuan tentang bahasa Arab, maka muncul permasalahan dalam meneruskan pengajian mereka di kota tersebut. Situasi sedemikian mendorong para guru bertindak menyediakan teks baru berbahasa Melayu dan bertulisan Jawi. Maka kerana keterbatasan bahasa, wujudlah tulisan Jawi, yakni di alih bahasa. Maka pada tahun 1170 Hijrah, 1757 lahirlah kitab Bidayah Al-Hidayah. Bidayah Al-Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain sebagai huraian kepada penulisan Barahin daripada Imam Al-Sanusi. Jadi kitab yang membahaskan Barahin, syarah yang di alam Melayu, yang ditulis dalam bahasa Jawi, itu Bidayah Al-Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain sebagai huraian kepada penulisan Barahin daripada Imam Al-Sanusi. Dan kitab tersebut kemudian dijadikan teks utama pengajian ilmu tauhid di kota Mekah bagi pelajar-pelajar yang baru tiba dari rantau Nusantara, khususnya sebelum mereka menguasai bahasa Arab. Jadi ini satu usaha untuk pelajar-pelajar yang datang dari Nusantara yang belum menguasai bahasa Arab, maka mereka belajar kitab Jawi Bidayah Al-Hidayah untuk memahami penulisan Barahin daripada Imam Al-Sanusi. Berikut ada petikan kenyataan daripada Syekh Muhammad Zain berkaitan dengan kitab yang dikarangnya. Syekh Muhammad Zain berkata, sesungguhnya aku sudah melihat pada zaman ini orang Jawi daripada kesangkatan, artinya daripada akal pada pelajar dengan bahasa Arab. Maka aku kehendak aku terjemahkan akan karangan imam yang lebih lagi warak, iaitu Abu Abdullah kunyahnya, Muhammad anaknya anak Yusuf Sanusi, nama negerinya, Hasani bangsanya, yang redha Allah daripadanya, yang dinamai karangan itu iaitu Barahin dengan bahasa Jawi, serta aku nyatakan maknanya dengan barang yang aku lihat akan dia pada setengah daripada beberapa syarah dan setengah daripada beberapa hasyiah, dan aku himpunkan kepadanya setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepadanya kerana memberi manfaat dengan dia segala orang yang baru belajar, dan aku namai akan dia Bidayah Al-Hidayah. Ini penulisan Tuan Guru Syekh Muhammad Zain yang berusaha untuk mengalih bahasa matan Barahin, syarah daripada Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zain dalam bahasa Jawi, dan hasyiah hanya sekali. Dia tulis itu hasyiah hanya sekali.
Ini boleh lah. Kalau kita dengar ada perbahasan tuan guru yang mengajar bidayah al-hidayah, kita tahu. Kan? Ada pengajar bidayah al-hidayah kitab. Maka kita akan nampak perbahasannya. Baik. Kalau kita lihat muka surat 75 tu, edisi kedua, edisi pertama, edisi kedua, muka surat apa ni? (80) perenggan yang akhir. Pada awal abad ke-21 masih ajaran berkaitan dengan sifat 20 masih lagi ditulis dan dikaji oleh para sajarah Islam di alam Melayu. Di sini list. Yang tadi kalau kita lihat perkembangan lah, kita boleh baca tengok sekitar ke-20 disusun sampai ke abad yang terkini. Dan kita cuba tengok yang terkini. Sifat 20 antaranya membahaskan sifat 20 ke arah memahami akidah al-sunnah wal jamaah karangan Nuraini Abu Mizan Ad-Darari pada terjemah dan menerangkan kitab Tijah Ad-Darari bisyarah Risalah Al-Baijuri. Risalah Baijuri tadi yang hasyiah tadi, hasyiah matan Umbarah ini. Imam Baijuri, Akidah Sunnah wal Jamaah Kebatinan karangan Abdul Fattah Harun Ibrahim. Di sini kalau kita tengok list ini, seboleh-bolehnya inilah perbahasan sifat 20 yang ada masa kini yang disusun. Tengok balik. Dan pengaruh, contoh pengaruh kesal pusat Imam As-Sanusi terhadap ilmu tauhid. Ini Dr. Tuan Guru sendiri. Ini Tuan Guru ni, Masyarakat Adai atau Tuan Guru ni Muhammad Syukri ni Wan. Penggunaan Al-Qiyah dalam kitab Barahin sifat 20 asal untuk mengenal karangan Syahrin bin Jasah. Penggunaan hukum akal dan mantik dalam perbahasan akidah kitab Dur Al-Tamim Syekh Al-Fatani, misteri dan keajaiban sifat 20, kelebihan penghayatan karangan Abdul Rahman Abdul Majid, penghayatan sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ustaz Ahmad Nafiri bin Maqtazi, dan mengenal sifat 20 Awalul Ma'rifatullah karangan Abdullah Saleh Siregar, dan sifat 20 suatu pengenal asal karangan Ustaz Muhadir Haji Jol. Ini yang terkini 2020 ni. Khair. Dan kita akan nampak tu di Nusantara, dan ianya juga berkembang kalau last di Eropah. Eropah adalah satu pusat ilmu yang besar. Eropah, Europe. Dan bila dia tersebar ke sana, dia menyebabkan lebih tersebar luas perbahasan Islam. Kalau kita lihat pada perenggan yang terakhir pada abad ke-18, terus pergi ke abad ke-18, Musa 78 edisi yang kedua, yang pertama 83 edisi yang kedua. Pada abad ke-18 masih penulisan Barahin mula diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey. Pada abad ke-18 penulisan Barahin mula diterjemah ke dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi oleh Syekh Muhammad Zain, diikuti dengan Syekh Daud, dan kemudian disebarluas oleh Syekh Ahmad pada abad ke-19 Masihi. Pada abad ini juga penulisan Barahin sudah berkembang ke dunia Eropah. Selain penulisan dan terjemahan, alam Melayu turut menawarkan percetakan semenjak abad ke-18 Masihi, antaranya percetakan Pulau Pinang dan Singapura. Maknanya yang kita bincangkan ini, kita nak tengok sejauh mana perbahasan dan perkembangan kitab Barahin ini yang telah disyarah, yang telah dihasyiah dan ditasihkan. Bermula tengok di Mesir, di Mekah, di Nusantara, dan juga di Eropah, benua Eropah. Bermaksud jemaah sekalian, kitab yang kita melihat di sini, yang kita nak dalami, kita tengok, kalau kita terus pergi pada
Hasyiah, matan, contoh. Kita ambil Bidayah Al-Hidayah sebagai contoh. Syarah. Atau kita ambil kitab-kitab yang mana syarah atau hasyiah. Kita terus kaji. Kita terus belajar. Kita tahulah pengisiannya. Tapi di sini yang kita belajar, kita tak tahu semua kitabnya ada. Dia jadi berat lah. Nampak? Bila tahu semua kitabnya ada, tinggal lagi kita nak baca semua kitabnya ada. Larat tak larat lah. Nampak? Kurang-kurang kalau tak boleh nak baca semua kitabnya ada, kita marilah hafal nama kitabnya ada. Kita apa yang ada, kita pun hafal satu. Banyak kamu baca kitab. Saya baca nama kitab saja. Itu pun bukan saya cari. Semua dah ada dalam pengajian sifat 20 sejarah dan kupasan akidah. Bukan senang nak cari nama kitab ni. Kita pun tak tercari masalah. Ini satu kajian ni tesis PhD doktor sebenarnya. Ini tesis PhD beliau. Sebab tu bila dia panggil kesungguhan nak tahu sifat 20. Mana sejarah, mana bermula. Sebab kita akan nampak ada suara-suara. Kita berhenti setakat ni dulu pembahasan ni. Kita akan sambung nama-nama bagi penulisan. Ni kita belajar pula nama penulisan pula ni. Ya Allah, banyak Ustaz bila nak masuk matanya. Sabar. Kira okey lah tu. Dia barokah ni. Bila kita sebut nama kitab tu pun nyaman. Ada barokah ni. Sebab kita nampak bagaimana bersusah payah ulama nak tulis tu. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, perbahasan bila kita faham, tengok perjalanan sesebuah pengajian atau kitab tu dihasilkan. Di sini kita lihat betapa seriusnya para ulama terdahulu terhadap ilmu. Tinggal sampai kat kita nak manfaatkan, dan kita pula nak kembangkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat, ianya satu usaha yang cukup besar di dalam nak menyusun semula perbahasan satu. Kalau dalam perbahasan kitab Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Nikwan dan usaha beliau untuk menyusun kembali, mengumpul kembali perbahasan yang berkaitan dengan sifat 20. Okey, baik. Bila kita faham begini mas sekalian, saya kira betapa berkatnya perbahasan sifat 20 ini, sehingga kita generasi yang sekarang, kita abad ke-20, kita abad 20 lah, kan? Kita mula mendalami, mungkin kita akan perlahan-lahan belajar mendalami kitab, dan kita pula akan teruskan ke generasi yang seterusnya. Faham? Sebab ada nanti, jangan terkejut, ada perbahasan mutaakhir ini yang akan mengatakan bahasanya begini: jangan buang masa ngaji sifat 20. Akan ada dengar perkataan ini. Nanti cari, jumpalah. Dengar. Dan itu yang bercakap pun yang berautoriti juga. Tapi bukan autoriti di sinilah, di tempat lain. Bila ada satu suara-suara begitu yang menafikan perbahasan kajian sifat 20, tapi bila kita dah tahu sejarah, dan kita akan cakap, ia bukan datang semalaman, at one night. Dia bukannya kajian tiba-tiba ada, atau reka-reka. Dia telah disyarahkan oleh pelbagai ulama antarabangsa. Jadi apa permasalahan? Tak ada. Tapi masih ada yang nanti pertentangan di situ belakang. Dan kita di Nusantara, kalau tengokkan, ini pun kesan kepada, kalau kita lihat yang betul-betul pengajian sifat tauhid ni, yang menapak atau berakar umbi ni sifat 20 lah. Kalau kita melihat kepada penjajahan, kita sebut penjajahan Nusantara ini, kalau kita kira sejarah di Malaysia ni, berapa tahun kita dijajah? Ada kira? Sebelum merdeka 1957 tu, berapa tahun kita dijajah? Kau ikut kan?
Tak kira. Saya pun tak kira. Tolonglah kira. Mana tahu dia orang kira. Yang saya dapat tahu dalam 300 ke 400 tahun. Dan setakat ni Nusantara, khususan kita Malaysia, yang masih berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20. Dan ianya satu penjajahan yang kalau ikutkan dijajah boleh dihilangkan terus identiti. Tapi kita masih lagi berpaksi dengan akidah ini. Maka ini pengajian bukan pengajian yang biasa-biasa lah. Saya nak cakap itu. Antara perkara yang nak diruntuhkan adalah akidah. Ingat, kalau kita buat ulang kaji balik, timbulnya perbahasan-perbahasan yang menyebabkan keruntuhan dinasti, keruntuhan legasi adalah keruntuhan akidah. Dimulakan dari dalam. Jadi bila betul lah bila niat Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menerbitkan kajian Barawih ini, ketika melihat umat waktu itu hampir dah orang kata apa, lautan jahiliah kata beliau kan, lautan kejahilan. Maka timbulnya perbahasan Barawih sangat tepat, sehingga kita boleh pegang balik perbahasan yang sebenar. Kalaulah tidak, sekiranya kajian yang tidak ditimbulkan, wallahualam, tak tahulah macam mana keadaan kita. Sebab tu antara perkara yang Allah nak jaga ilmu tu, Allah akan lahirkan ulama. Bila Allah nak hilangkan ilmu tu, Allah matikan ulama. Itu saja. Jadi sementara kita masih ada peluang dan ruang untuk kita belajar, kita nak dengar, nak memahami kalam-kalam para ulama, maka luangkanlah masa. Biarpun kita berhabis-habis masa dan tenaga, kerana perkara yang kita habiskan masa dan tenaga untuk ilmu tidak akan sia-sia. Wallahi jemaah sekalian. Baik, insyaAllah kita berhenti setakat tu dulu, dan kita akhiri dengan munajat umat insyaAllah bi qiraatil al-Fatihah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada negara Malaysia ya Allah jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan dan kepayahan ya Allah dan begitu juga pada negara Palestin ya Allah bebaskan mereka dari cengkamal Zionis dikala kekuatan kemenangan kepada para mujahidin di sana ya Allah dan kekuatan seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini dan yang menonton pada pagi ini ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah
Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb. Dengan keberkatan pengajian ya Allah, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Sebutkan Fatihah. Fatihah. Jika adikan Fatihah kepada Syekh Abdul Saleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang yang muliakan Allah SWT, selesai sudah perbahasan kajian sejarah sifat 20 dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Wan. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, keluarga beliau, seluruh keturunan yang ditempatkan di kalangan orang saleh dan salehah, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita, pelihara ahli keluarga kita, melahirkan zurat yang saleh dan salehah, generasi yang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir zaman ni jemaah sekalian, perkara yang perlu kita pertegakkan, perkemaskan, itulah memperkemaskan kalimah syahadah, kalimatut thayyibah kita. Itu ada bendera yang nak dikibarkan sebenarnya, bendera yang menyatukan seluruh kembali umat Islam seantero dunia. Itulah bendera yang melalui ataupun mempunyai tulisan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan susah-susah kita hadir pada pengajian ini, Allah angkat segala susah-susah hidup kita. Allah jauhkan daripada segala perkara-perkara yang boleh menyusahkan hidup kita. Apa saja boleh perkara yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah, Allah angkat. Allah permudahkan, limpah ruahkan rezeki tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah itu saja untuk pengajian kita pada hari ini. Kita bertemu lagi InsyaAllah pada siri yang akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. 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 Allah. Wallahu a'lam. Boleh jemput menikmati rezeki daripada langit. Ya Allah berikan. Muslimin dulu, baru muslimat.